Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, 29 Rabiul Awal 1444 bersamaan dengan 26 Oktober 2022, kita dapat mulakan tafsir surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman, surah yang ke-55. Surah yang ke-55, juzuk yang ke-27. Surah 55, juzuk 27, di mana surah ini mengandungi 78 ayat. 78 ayat. Ayat dia tak panjang, ayat dia pendek ya. 78 ayat. Dan surah ini, surah Ar-Rahman, dia panggil surah Makkiyatun. Tengok dalam tafsir pimpinan, dia tulis Madaniyatun. Diturunkan di Madinah, 78 ayat. Maka kita akan bincang tentang di manakah turunnya ayat surah Ar-Rahman. Sebab ini dia panggil suatu perbincangan. Ada yang kata Madaniyah, ada kata Makkiyah. Manakah dalil perbincangan ini, kita lihatlah. Jadi dalam pimpinan dia tulis apa? Madaniyah. Sebelum kita pergi pada perbincangan, para pelajar, kita pergi kepada bacaan ayat dulu. Beberapa ayat yang kita akan baca sebagai muqaddimah, keberkatan kita baca Al-Quran di permulaan. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, tengok muka surat 1187. 1187. Jadi dalam siri muqaddimah ini, kita akan mula dengan muqaddimah dan intisari surah dari tafsir pimpinan dan juga dari tafsir Al-Muharrar. Kemudian kita pergi kepada fadilat as-surah, kelebihan surah yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita akan pergi kepada munasabah. Munasabah, susunan ayat surah ini dengan surah sebelumnya. Dan kita akan juga bincang sedikit tentang makna Ar-Rahman. Ar-Rahman, apa yang dihuraikan oleh para ulama tafsir makna Ar-Rahman. Baik para pelajar sekalian, kita baca ayat, kemudian kita pergi pada muqaddimah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Break setakat dulu. Kita pergi kepada muqaddimah surah. Muqaddimah surah Ar-Rahman. Tengok dalam tafsir pimpinan, dia kata surah ini diturunkan di Madinah. Dia kata surah ini madaniyatun. Kalau kita tengok kepada perbincangan dalam tafsir pimpinan dan lain, dalam tafsir Al-Muharrar, dia kata surah Ar-Rahman makkiyatun. Surah Ar-Rahman ini dia panggil makkiyah, makna surah yang diturunkan di Makkah, mengikut fi qawli jumhuris sahabah wat tabi'in. Majoriti ulama sahabat dan tabi'in, surah Ar-Rahman makkiyatun. Waqila, ada juga pandangan yang mengatakan, dia kata as-suratu makkiyatun illa ayatan wahidah. Surah Ar-Rahman ini makkiyah kecuali satu ayat. Wahia qawluhu ta'ala yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Famadaniyatun, maka itu madaniyah. Mengikut majoriti ulama, surah ini makkiyah. Ada orang kata makkiyah kecuali ayat ni, ayat 23, ayat 39 ni. Waqila, ada pandangan kata ba'duha makkiyatun wa ba'duha madani. Separuh-separuh. Ada madani, ada makki. Waqila as-surah madaniyatun. Ada kata surah ni madaniyah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan pangkah atas kalimah madaniyah dalam tafsir pimpinan, sebab itu ada satu pandangan. Cuma kita akan tengok nanti perbahasan ulama tentang yang mempertahankan dalil jumhur, majoriti ulama yang mengatakan surah ini makkiyatun. Manakah dalil dia? Quran ni kita tak boleh main dengan otak kita. Kita kena tengok dalil, apa kesandaran majoriti ulama yang mengatakan surah ini makkiyatun. Tanda ni pelajar. Yang mengatakan surah ini makkiyah, dia pertahan. Ini katanya apa yang diriwayat daripada Urwah bin Az-Zubair rahimahullahu taala wa radiya an abihi wa an jami'is sahabah, mengatakan awal man jahara bil Quran, dengan cerita mula-mula sekali sahabat Nabi yang menzahirkan bacaan Quran secara terang-terangan di Mekah ba'dan Nabi, selepas daripada Nabi. Orang pertama baca Nabi lah, sebab dia Nabi. Kalau dia tak baca, siapa yang nak sampaikan? Jadi orang pertama, sahabat yang pertama yang menzahirkan bacaan secara terang-terang di Mekah, Ibnu Mas'ud. Wa zalika anna sahabah qalu, sahabat-sahabat berkata, ma sami'at Quraisyun, puak-puak Quraisy tak dengar Quran ini dibaca secara zahan
yujharu bihi qattu. Jadi Quraisy tak dengar orang baca Quran pada peringkat awal. Siapa dia mari jumpa dekat Nabi, Nabi baca. Tapi secara orang panggil public, umum, tak ada. Jadi siapakah orang yang pertama memperdengarkan Quran dekat Kaabah? Faqala Ibnu Mas'ud, iaitulah Abdullah bin Mas'ud, kata ana. Waktu duduk bincang siapa yang mula-mula sekali memperdengarkan Quraisy bacaan Quran dekat Kaabah, Ibnu Mas'ud kata ana, saya. Faqalu inna nakhsha alaik. Mana siapa siapa yang nak pergi perdengarkan? Mana hak terjemahan dia? Siapa yang nak pergi dekat Kaabah memperdengarkan bacaan kepada Quraisy? Ibnu Mas'ud kata ana. Saya. Faqalu, kata para sahabat, inna nakhsha alaik. Kami bimbang takut Quraisy tampamu, terajang kamu. Kamu orang luar. Wa innama nuridu rajulan lahu asyiratun. Kita nak orang nak pergi baca ni orang dari kalangan Quraisy yang ada keluarga dia yang kuat juga, berdebel juga di Mekah ni, supaya mereka ni boleh membela dia. Kalau Quraisy mari, Abu Jahal mari nak mengamuk, nak marah, keluarga dia akan mempertahankan. Fa'aba. Ibnu Mas'ud kata, saya tak kira lah ada keluarga tak ada pun, saya nak pergi baca. Mana semangat dia tu begitu kuat. Summa qama indal maqam. Ibnu Mas'ud pun pergi dekat dengan maqam Ibrahim. Faqal, dia baca, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an ila akhir. Summa tamada rafi'an biha sautahu. Kemudian dia pun angkat suara, tarik suara dia. Wa huwa yaqalu wa Quraisy fi andadiyatiha. Quraisy duduk dalam kelak dia, nadi, dia panggil kelak jahiliah Quraisy dekat dengan, tak jauh lah dengan Kaabah tu. Dia panggil di Darun Nadwah. Fata'ammalu, mereka bunyi suara, dia orang pakat dengar. Apa ni? Wa qalu ma yaqulu ibnu ummi abdin. Anak Ummu Abdin, dia gelar daripada Ibnu Mas'ud tu, anak Ummi Abdin. Anak Ummu Abdin duk buat apa tu? Duk cakap apa tu? Jadi ada hok pergi dengar. Faqalu huwa yaqulu alladhi yaz'um. Dia duk cakap sangkaan mereka bahawa Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, telah diturunkan kepadanya Quran. Tu dia duk baca tu. Oh, Quraisy berbangun selalu geng Samsing ni bahasa Kelantan kata gedebel. Puak-puak gedebel Quraisy bangun lalu. Darabuhu bagi. Hatta assaru fi wajhi. Bekah di muka dia tu. Kena tahan apa? Berbekah di muka dia. Jadi kisah ini telah disebut oleh peramai ulama sirah dan Syekh Abu Syahbah sebut dalam As-Sirah An-Nabawiyah ala Daw'il Qur'ani was Sunnah. Perbincangan dia. Itu satu dalil menunjukkan bahawa Ibnu Mas'ud dah baca surah ini di Mekah. Karena itu ini menguatkan hujah mengatakan bahawa surah Ar-Rahman makkiyatun. Dalil yang kedua, wasahha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli subh bi Nakhlah. Nabi solat subuh di Nakhlah. Nakhlah ni satu tempat daripada Mekah nak pergi ke Taif. Perjalanan jalan biasa, bukan jalan bukit, Jabal Kara, tidak. Lebih kurang 40 km daripada Mekah, keluar Mekah nak pergi Taif 40 km. Jumpa satu tempat nama dia Wadi Nakhlah. Wadi Nakhlah ni cerita panjang, saya tak nak panjangkan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif, ingat tak pelajar-pelajar yang kata Nabi kena lontar oleh pemuda-pemuda upahan Quraisy? Nabi balik daripada Taif nak balik ke Mekah, dia berhenti satu tempat nama dia Nakhlah. Summa qama yusalli subh. Nabi kita salat subuh di Nakhlah. Faqara'a Ar-Rahman.
dia baca surah Ar-Rahman. Wa marra an-nafar minal jin, beberapa jin yang terbang lalu dengar, dia mari dengar Nabi baca. Fa amanu bihi, mereka beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini juga disebut oleh Al-Qurtubi Al-Mufassir. Jadi ini di antara ayat-ayat yang menguatkan bahawa tafsir Ar-Rahman ini, surah Ar-Rahman ini surah yang mana? Surah yang diturunkan di Mekah. Makkiyatun. Yang menguatkan dia ni Makkiyatun. Baiklah para pelajar sekalian, yang penting perkara ini khilaf di kalangan ulama. Kita dah dengar tadi Makkiyatun, Madaniyatun, Makki wa Madani. Makkiyatun illa ayah 39. Itu perbahasan para ulama kita. Yang penting kita tengok kepada apa yang ada. Kemudian para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, ayat ini juga ada satu lagi kisah, tapi kisah ini saya sebutlah sebagai perbincangan. Wa fi Tirmizi, kisah ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Jabir radhiyallahu anhu. Qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi. Tanda ni pelajar. Nabi kita jumpa dengan sahabat, faqara'a alaihim, Nabi baca surah Ar-Rahman. Nabi waktu jumpa dengan sahabat, Nabi ajar surah Ar-Rahman daripada awal sampai ke akhir surah. Fasakatu, sahabat-sahabat semua diam, dengar, perhati. Sebab apa? Allah Ta'ala perintahkan, iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Bila dengar Quran, kamu kena diam, kamu kena baca, kena dengar dan diam. Jadi sahabat diam. Faqal, maka riwayat kata Nabi pun bersabda, laqad qara'tuha 'alal jin lailatal jin. Sahabat-sahabat, aku baca dah surah ni ketika bertemu dengan jin pada malam perjumpaan dengan jin. Fakanu ahsan mardudan minkum, jin lebih baik respon daripada kamu. Jin lebih baik respon daripada kamu. Bila aku baca ayat, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, manakah nikmat Tuhan kamu yang kamu dustakan? Jin respon, la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamdu. Dia kata tak ada mana-mana nikmat engkau ya Allah yang kami dustakan, bagimulah segala kepujian. Mana bila mari ayat fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, jin pun respon, jawab la syai', tak ada benda yang kami dustakan. Cuma hadis ini Imam Tirmizi kata hadisun gharib. Hadisnya agak ganjil, pelik dari sudut sanad dia. Dan beberapa orang ulama seperti Az-Zahabi dan lain-lain mengatakan hadis ini dhaif. Tapi muhaqqiq, yang pentahqiq kitab At-Tirmizi yang mutaakhir mengatakan sanad dia hasan. Maknanya cerita Lailatul Jin yang jin bagi respon. Pelajar-pelajar kita ni bila kita baca nanti, adakah kita nak baik pada jin atau tidak? Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Cuma hadis ni ada, orang panggil apa ni? Hadis ni ada berbeza tentang darjat sanad dia. Jadi kalau kita pegang dengan hak lama, dia kata diriwayatkanlah. Ada mengatakan sanad dia baik. Wallahu alam, itu dari sudut perbincangan tentang Makki Madani. Maka kata di ulama tafsir, wa fi hadza, kalau sahihlah cerita ini, dalilun ala annaha makkiyatun, ia menunjukkan bahawa ini surah ini makkiyah. Sebab Lailatul Jin, malam jin Nabi dah baca, bermakna Nabi sebelum hijrah. Wallahu a'lam. Para pelajar sekalian, tamatlah sedikit perbincangan makkiyatun madaniyatun. Taib, al-an kita berpindah kepada nama surah. Nama surah.
Nama surah, tengok dalam pimpinan kita, dinamakan surah Ar-Rahman. Ar-Rahman, sebab apa nama surah Ar-Rahman? Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala menegaskan bahawa Dialah Tuhan yang amat pemurah serta melimpah-limpah rahmatnya. Allah Ta'ala ni Tuhan yang amat pemurah serta melimpah-limpah rahmatnya. Melimpah-limpah rahmatnya, yang mengajarkan Al-Quran sebagai nikmat pemberian yang tidak ada tolak bandingnya, dan dialah yang menciptakan manusia dan membolehkan mereka berkata-kata dengan petahnya untuk memberi dan menerima penyataan. Jelas itu. Jadi ayat kita ni mari daripada Ar-Rahman, ambil daripada awal ayat. Ar-Rahman 'allamal Quran. Jelaslah kan, dia punya nama sudah jelas. Tidak payah bincang panjang-panjang. Benda jelas, tak payah bincang banyak, dan sudah ada dia. Itu dia panggil tasmiyah, nama dia. Baik para pelajar, ada tak nama lain? Nama lain tentang Ar-Rahman, tentang surah ini? Ada? Jawabnya ada. Tulis. Tapi ingatlah, wa tusamma aidan, dinamakan juga surah Ar-Rahman dengan nama surah Arus Al-Quran. Arus, Ain Ra Waw Sin, Arus Al-Quran, maknanya pengantin bagi Quran, itu dipanggil Arus. Pengantin Al-Quran ni surah Ar-Rahman. Ambil daripada mana? Daripada hadis yang diriwayat oleh Al-Baihaqi daripada Ali radhiyallahu anhu marfu'an. Mana marfu' itu diangkat ke Nabi. Dia kata apa? Likulli syai'in arus, bagi setiap benda tu ada pengantin dia. Wa arus Al-Quran, pengantin bagi Quran ini surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman. Tapi hadis ini telah dinilai sanadnya dhaif oleh Imam As-Suyuti. As-Suyuti kata dhaif, dan juga dalam dhaif Al-Jami' juga mengatakan nama hadis riwayat ini dhaif. Tapi sekurang-kurangnya kita kata adalah nama dia. Nama yang kedua dia apa dia? Arusul Quran, walaupun sanad dia lemah. Sanad dia lemah. Baik, dari sudut nama Ar-Rahman, kenapa dinamakan Ar-Rahman? Apa makna? Makna apa Ar-Rahman? Tanda pelajar. Ar-Rahman ismun mubalaghatun minar rahmah. Ar-Rahman satu nama yang menunjukkan satu kepada besarnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan Ar-Rahman asyaddu mubalaghatan minar rahim. Ar-Rahman lebih luas skup dia daripada Ar-Rahim, kasihan belas. Rahman penuh rahmat, Rahim kasihan belas. Wa huwa al-mun'imu bi jala'ilin ni'ami wa li jami'il khalqi. Iaitulah Ar-Rahman, pemberi nikmat yang begitu besar kepada semua makhluk. Kalau kata Ar-Rahman, yang memberi rahmat kepada semua makhluk, manusia, jin, hayawan, yang Islam, yang tak Islam, semua dapat. Tapi kalau kata amma Ar-Rahim, ada pemakna Ar-Rahim, fahwal mun'imu bidaqa'iqin ni'ami. Allah Ta'ala yang beri nikmat yang begitu halus, wal khas bil mu'minin, kepada orang mukmin saja. Di kita boleh bezalah. Qala al-Imam At-Tabari, Ibnu Jarir ini At-Tabari rahimahullah, dia kata Ar-Rahman
sifat kasihan belah Allah Ta'ala tu li jami'il khalqi, pada semua makhluk. War-Rahim, kasihan belah Allah Ta'ala kepada orang mukmin saja. Sebab tu Ar-Rahman ni, oleh kerana dia bersifat dengan sifat pemurah, Rahim, Rahman, rahmat dia tu, dia beri semua makan. Tak kira orang kafir ke orang Islam. Hak lawan dia, hak derhaka pada Allah Ta'ala, kaki maksiat, kaki apa saja pun, semua makan lalu lah. Bukan, bahkan si kaki-kaki maksiat ni lah lebih kaya daripada orang yang betul-betul beriman. Betul-betul beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jelaslah kepada kita makna Ar-Rahim, Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Ada kata Ar-Rahman, Allah Ta'ala bagi rahmat pada semua makhluk yang ada di dunia. Ar-Rahim fil akhirah. Ar-Rahman untuk orang semua makhluk. Ar-Rahim lil mu'minin. Kita kata wallahu alam. Baiklah para pelajar sekalian, kita sambung huraian muqaddimah kita ni, tak habis-habis lagi. Intisari kandungan. Intisari kandungannya menggambarkan kekuasaan Allah Ta'ala yang menciptakan seluruh alam yang terbentang luas dan yang mengurniakan nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga kepada sekalian makhluknya. Pada tiap-tiap kali Allah Ta'ala menerangkan jenis nikmat yang diberikannya itu disertakan dengan cabaran kepada umat manusia dan jin. Tengok di antaranya, bila sebut cerita, Allah tanya, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan, wahai umat manusia dan jin. Kemudian ditegaskan bahawa segala yang ada di bumi ini akan binasa. Dan akan kekalah zat Tuhanmu yang punya kebesaran dan kemuliaan. Yang lain binasa, yang kekalnya zat Allah. Ditegaskan lagi, sekalian makhluk yang ada di langit dan bumi sentiasa berhajat dan memohon kepadanya tiap-tiap masa ia dalam urusan mencipta dan mentadbirkan makhluk-makhluknya. Tidak ada sesiapa pun yang akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah. Untuk menegaskan hakikat ini, Allah Ta'ala mencabar mereka. Apa dia cabar? Ya ma'syaral jin, wahai sekalian jin dan manusia, kalau kamu dapat menembus keluar dari kawasan-kawasan langit dan bumi untuk melarikan diri dari kekuasaan dan balasan kami, maka cubalah menembus. Saya lelah pergi. Cubalah menembus keluar. Kamu tidak akan dapat menembus keluar melainkan dengan satu kekuasaan yang mengatasi kekuasaan kami, masa akan dapat, maknanya tak mungkin boleh. Setelah menggambarkan alam akhirat dan balasan yang disediakan untuk orang-orang yang beriman serta beramal saleh dan balasan orang-orang yang kufur, ingkar, maka surah ini diakhiri dengan menegaskan kesucian nama Allah, Tuhan yang punya kebesaran dan kemuliaan, Zul Jalali wal Ikram. Zul Jalali wal Ikram. Baik para pelajar sekalian, kita pindah pula kepada maqasidus surah. Dalam kitab Al-Muharrar, apakah objektif surah ni? Surah ni apa objektif dia? Surah Ar-Rahman, At-tazkiru bi'azamatillahi ta'ala, memperingatkan tentang keagungan Allah Ta'ala. Wa bayanu janibin min ni'amihi, untuk menjelaskan satu sudut daripada nikmat-nikmat Allah Ta'ala ke atas makhluknya di dunia dan juga di akhirat. Wal inkar, mengingkari, ala man akhalla bimujabi syukriha, mengingkari siapa yang melakukan perbuatan yang yang tidak membawa kepada syukur kepada Allah Azza wa Jalla, maka orang ini kita ingkarkan kepada orang itu. Dia ambil nikmat Allah, Tuhan bagi nikmat banyak, dia ambil tapi dia tak syukur, maka ini manusia yang kufur, manusia yang rugi di dunia dan rugi di akhirat. Baik para pelajar, maudu'at as-surah.
tajuk-tajuk dalam surah ini dia bincang tentang apa? Ada 6 perkara, poin utama, poin besar, 6 perkara. Yang pertama, al-bad'u bis-sana'i 'ala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mula surah ini dengan memuji Allah dan wal minnati 'alal khalqi, anugerah Allah Ta'ala beri kepada kita dengan mengajar Al-Quran. Allah Ta'ala ajar kepada kita Al-Quran. Thaniyan, yang kedua, bayanu janibin min mazahiri qudratillahi ta'ala, menyatakan salah satu daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala dan nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang banyak ke atas makhluknya. 3, salisan, at-tazkiru bi fana'i kulli man ala zahril ard. Memperingatkan bahawa semua benda yang atas dunia ini akan binasa. Wa annal baqi huwa wajhullahi ta'ala wahdahu, yang kekal abadi, yang tak rusak tak binasanya, iaitulah zat Allah yang maha agung, yang esa. Rabi'an, yang keempat, tahaddil jinni wal ins. Allah cabar dalam surah ini jin dan manusia, kalau tak mau ikut perintah aku, tak mau taat pada aku, infuzu min aqtaris sama, keluar kamu daripada dunia aku ni. Makhluk aku itu hidup lain, hidup di kawasan lain, tak usah ikut. Jangan hidup di kawasan yang Allah Ta'ala ciptakan ini. Siapa berani keluar? Kalau setakat naik ke fadha sekejap, naik ke angkasa, lepas itu turun balik, tak gimana dia. Khamisan, yang kelima, bayanu ahwalil qiyamah. Allah Ta'ala sebut juga dalam surah ini huru hara pada hari kiamat. Huru hara pada hari kiamat. Wa su'i aqibatil mukazzibin, buruknya akhir kesudahan, akhir pekerja orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Wa husni aqibatil mu'minin, eloknya kesudahan orang-orang yang mukmin. Wa wasfu ma ahaddahu Allah lahum minan ni'am, Allah Ta'ala sifatkan beberapa sudut daripada nikmat yang dianugerahkan kepada ahli syurga. Allahumma ja'alna min ahliha, ya Allah jadikan kami, keluarga kami dari kalangan ahli syurga, amin ya rabbal alamin. Khutimatis suratu bi ta'zimillahi was sana'i alaih, maka akhirnya surah ini ditutup dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla, mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan memuji Allah. Jadi kesimpulan, tanda pelajar, kesimpulan kepada isi kandungan surah ini, kesimpulan dia sebagaimana kata di Ar-Ras'ani, Rasin, Ain, Nun, ya. Ar-Ras'ani kata, jami'u ma ya'tika fi hadhihi surah, semua ayat-ayat yang datang dalam surah ini ada beberapa isu. Yang pertama, imma tahdisun bi ni'matin, Allah Ta'ala cerita tentang nikmat dia, satu. Au tahzirun min niqmatin, ataupun amaran daripada azab seksa bagi orang derhaka, na'udzubillah. 3, au i'lamun biqudratin bahirin, suatu penyataan dengan kuasa Allah Ta'ala yang cukup besar. Au, yang keempat, au azamatin zahirah, ataupun keagungan Allah Ta'ala yang sangat jelas. Ini kesimpulan kepada isi kandungan surah. Isi kandungan surah kita duduk dalam ni. Bercakap tentang nikmat, amaran dengan azab, menyatakan tanda kekuasaan Allah Ta'ala ataupun tanda keagungan Allah Azza wa Jalla. Wa jami'u zalika ni'amun, semua itu adalah nikmat. Fa inna syakhsan
Kerana seseorang itu lau ja'aka munqidhan laka min halakatin. Kita nak jatuh dalam lubang contohnya, dalam gaung yang dalam. Tiba-tiba datang orang pegang kita. Dia peluk kita, tarik. Kita lupa, kita tak ingat, tak nampak ada lubang kat depan tu, nak jatuh. Ada orang lain yang mari pegang kita, tak tarik. La ra'aitaha lahu ni'matan jasimatan. Kita akan ingat sampai bila-bila dia telah beri pada kita satu nikmat yang besar, suatu pertolongan yang begitu agung, sebab dia telah menyelamatkan kita daripada jatuh dalam gaung. Itu manusia. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menganugerahkan kepada kita hidup atas dunia. Allah beri kepada kita makan dan minum. Allah beri kepada kita keluarga. Allah beri kepada kita nikmat-nikmat yang begitu banyak. Adakah kita masih lagi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, masih lagi berdegil, masih lagi nak mendustakan, tak mau betul-betul beriman dan bersyukur kepada Allah? Jadi itu dipanggil, ayat ini yang menyebut tentang perkara yang sedemikian. Baiklah para pelajar sekalian, sebagai penutup kita tengok munasabah. Munasabah susunan surah ini dengan surah yang sebelumnya. Apa dia munasabah? Tazhar, terserlah hubungan di antara surah ini dengan surah yang sebelum. Ini surah Ar-Rahman. Surah-surahnya surah apa? Al-Qamar. Jangan lupa. Tengok. Yang pertama. Hadhihi surah ini. Surah Ar-Rahman ini mensyarahkan secara detail apa yang terkandung dalam di akhir surah apa? Surah Al-Qamar. Fapi surat, tengok dalam surah Al-Qamar di akhir ayat dia. Di akhir ayat Al-Qamar apa bunyi? Allahu Akbar. Tengok ayat. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Orang bertakwa duduk dalam syurga yang ada sungai di bawahnya, tempat duduk yang begitu besar di sisi Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Maka Fafis suratil Qamar, dalam surah Al-Qamar yang lepas, Allah Ta'ala telah nyatakan secara ijmali, secara umum, sifat-sifat yang begitu dahsyat, yang begitu huru-hara, azab yang sangat menakutkan bagi orang yang jahat. Dan di akhirnya dibawa sifat muttaqin, orang yang bertakwa. Maka dalam surah ini, surah Ar-Rahman, tafsil, terperinci, detail, alat tertib, mengikut tertib al-warid fil ijmal, mengikut apa yang telah disebut secara umum dalam surah Al-Qamar. Maka di sini akan didetailkan lagi, iaitulah sifat kiamat, sifat syurga, sifat neraka yang telah kita dengar dalam surah Al-Qamar. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Kata, ya Allah, jadikan kami ini daripada ahli-ahli syurga yang engkau redai ya Rabbal Alamin. Munasabah yang kedua. Zakarallahu ta'ala fi surati sabiqah. Dalam surah Al-Qamar, Allah Ta'ala telah sebut beberapa kategori bala, bencana yang telah menimpa kaum yang terdahulu. Nuh, banjir. Hud, angin yang begitu dahsyat, angin sarsara, ingat Kaum Saleh dengan letusan suara yang mati habis orang, mata daun kering. Kaum Hud, angin yang kuat bergelempangan macam pokok tamar yang tumbang.
Lut, oleh kerana mereka buat dosa yang tak pernah dibuat oleh orang lain, maka bala dia pula lebih pada orang lain, terbalik bumi. Wa ali Fir'aun, keluarga pengikut-pengikut Fir'aun ditenggelamkan dalam laut Qalzum. Maka huna dalam ayat Ar-Rahman ini zakar anwa al-ala wan ni'am. Allah Ta'ala sebut pula nikmat-nikmat, anugerah-anugerah dari sudut keagamaannya, dari sudut dunianya, fil anfusi, dalam pada diri kita sendiri, dan juga di afaq, di ufuk di langit. Semuanya itu anugerah yang Allah beri kepada kita. Dan dalam surah yang lepas Allah Ta'ala nyatakan keagungan, kekuatan, kehebatan dia. Dia beri mukjizat kepada Nabi, bulan terbelah. Dalam ayat ini, tengok, dalam ayat lepas menunjukkan keagungan, kekuatan, kehebatan Allah. Waftataha hadhihi surah. Dalam surah ini pula Allah Ta'ala mula menunjukkan Ar-Rahman. Allah Ta'ala yang maha rahmat, maha kasih belas, maha kasih sayang. Maka diturunnya Al-Quran, kitab hidayah, kitab bimbingan, kitab yang menyelamatkan kamu di dunia dan di akhirat. Kalau nak, ikutlah rahmat aku. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Ya Allah, jadikan kita ini daripada ahli Quran. Yang ketiga, yang terakhir, khutimatis surah as-sabiqah. Dua surah, dalam surah yang lepas, surah Al-Qamar, Allah Ta'ala sebut dua sifat. Tengok, dalam ayat 255, fi maq'adi sidq inda malikim muqtadir. Al-Malik, yakni Allah Ta'ala yang Malikun Azimul Mulk, raja yang agung pemerintahan dia, tak ada siapa boleh cabar, tak ada siapa boleh halang. Qadirun Azim Al-Qudrah, yang maha berkuasa, kekuasaan dia, kudrat dia tak ada yang terhalang. Maka dalam surah ini Allah Ta'ala mula dengan sifat lain, bijiwari zalik, dekat dengan itu juga, iaitulah sifat Ar-Rahman, kasihan belas. Dan Allah nyatakan mazahir, ciri-ciri rahmat dia, kelebihan dia, nikmat dia ke atas manusia dan juga kepada alam ini, di langit dan di bumi. Mana Allah Ta'ala tu azizun syadidun muqtadir. Allah Ta'ala ni maha gagah perkasa, maha kekuat. Bagi orang yang lawan dia, orang kafir, tunggu. Rahman, Rahim, Mun'im, Ghafir, sangat kasihan belas, sangat kasih sayang, sangat pengampun bagi orang yang beriman dan orang yang baik-baik. Maka kita jadi di kalangan orang yang beriman, kita akan dapat rahmat, kasih sayang, pembelaan daripada Allah Azza wa Jalla. Itulah tiga munasabah ayat di antara surah Al-Qamar dan surah Ar-Rahman. InsyaAllah para pelajar sekalian, kita semula bacaan ayat yang pertama dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.